feel you're in love. I just wanna feel you're in love. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni kita nak masuk chapter 7, mergers and acquisition. So mergers ni maksudnya penggabungan syarikat ya. Okay, so tak nak lengah masa sebab video ni mungkin agak panjang sedikit. So mergers maksud dia penggabungan, acquisition ni maksud dia pembelian syarikat. So sebenarnya mergers and acquisition ni lebih kurang macam sama lah. Kita nak gabung syarikat daripada dua syarikat jadi satu syarikat. Ataupun boleh jadi 3 syarikat, boleh jadi combine jadi satu syarikat kan. Okay, so merger and acquisition ni boleh dikatakan adalah selalu berlaku cuma kita mungkin tak perasan lah. Okay, so macam mana kita nak ambil alih ataupun take overs another company. So there are 3 ways to take overs. Which is first acquisition. Which mean we buy that company lah. So to buy that company through 3 medium lah. Yang pertama merger or consolidation. Merger ni kita sit down together, bincang harga berapa, pembelian berapa dan berlakulah merger tersebut, right? Itu cara yang biasalah merger. Cara yang pembelian yang kedua adalah melalui pembelian saham. Kita beli saham semua syarikat tersebut, automatik saham syarikat tersebut akan jadi hak milik kita. And then yang ketiga melalui pembelian aset lah. Yang ni berlaku in case of company tu nak tutup lah ataupun nak lingkup ke apa semua, kita beli je aset syarikat dia. So automatik syarikat tu jadi syarikat kita juga. Okay. Pengambil alihan yang kedua adalah melalui proxy contest. Proxy contest ni kita tarik dia punya pelabur-pelabur lah. Kita tarik dia punya pemegang-pemegang saham supaya kita tukar dia punya manajemen lah. Kan? Itu melalui proxy contest. Okay, yang ni berlaku kepada Apple lah, syarikat Apple semasa tahun 80-an 90-an macam tu lah. Okay, and then yang ketiga adalah going private transaction. Okay, going private transaction ni maknanya daripada syarikat yang milik awam, so jadi milik private kan. So seorang tu mungkin dia beli semua saham kan untuk jadikan syarikat tu milik dia seorang ke ataupun milik partnership kan. Okay, so itu going private. Okay, reason for merger. Kenapa kita nak bergabung? So ada 4 sebab kat sini. Mungkin ada banyak lagi, tapi 4 ni yang paling utama. Yang pertama, synergy. Synergy ni kita bergabung tenaga lah. Syarikat ni mungkin ada kelebihan in term of dia punya mesin ke apa semua. Syarikat kita pula kita ada pekerja-pekerja yang bagus. So combine dua tu mungkin jadi syarikat yang lebih bagus lah. Alright. Yang kedua, tax consideration. Yang ni in case kalau company kita tengah untung. Bila untung banyak, cukai pun banyak kena bayar. So macam mana nak kurangkan pembayaran cukai? Mungkin kita boleh beli syarikat yang sedang rugi lah. Dia automatically akan mengurangkan kita punya pembayaran cukai kepada government. Okay, yang ketiga, diversification. Sebelum ni mungkin kita jual satu jenis produk je. So kita nak tambah produk syarikat. So kita beli syarikat lain yang menjual produk yang berbeza. So automatic company kita akan jadi diverse lah. Lebih banyak produk kan. Okay, and then yang keempat, yang ni yang biasa berlaku lah. Sebabnya nak kuasai market ataupun maintaining control. So mungkin kita beli syarikat yang memang pesaing kita lah. Kita nak mengurangkan persaingan dalam kita punya industri. So 4 ni adalah yang paling utama. Mungkin ada lagi reason for merger, tapi 4 ni yang paling utama. Okey, seterusnya type of merger, jenis-jenis merger. Kita ada horizontal merger. Horizontal ni maksud dia menegak kan. Menegak ni maksud dia kita sama ada kita beli syarikat yang supply raw material kepada kita ataupun syarikat yang ambil produk kita kan. Atas ataupun bawah. Sama ada supplier ataupun customer. Kita beli salah satulah kan. Okey, vertical merger. Vertical merger ni dia secara mendata ni maksud dia kita beli syarikat yang sama dengan kita. Syarikat kita jual tayar, kita beli syarikat yang jual tayar juga. Yang ni mungkin untuk yang reason for merger yang keempat tadi lah, untuk maintain control kan.
Okey, yang ketiga congenic merger. Congenic merger ni kita beli syarikat yang industri sama dengan kita tapi produk yang berbeza. For example, syarikat kita jual makanan, kita beli syarikat yang jual minuman, kan? Dia still lagi industri food, kan? Cuma produk berbeza lah. Okay, and then last kali conglomerate merger. Conglomerate merger ni penggabungan syarikat yang memang tiada kena-mengena. Syarikat kita jual biskut, tiba-tiba kita beli syarikat yang jual tayar, kan? Biskut dengan tayar tu memang keduanya memang industri yang totally berbeza, kan? So itu conglomerate merger. Okay, so kita nak masuk calculation. So untuk chapter 7 ni, merger and acquisition ni, dia ada dua bahagian untuk calculation. Yang pertama, kita nak kira kesan merger terhadap EPS. Apa akan berlaku kepada earning per share syarikat selepas pergabungan. And itu yang pertama, calculation yang pertama. Calculation yang kedua adalah melibatkan macam mana kita nak gabungkan balance sheet. Daripada dua balance sheet jadi satu balance sheet, sebab dia nak merge, kan, nak bergabung. So macam mana kita nak gabungkan balance sheet. So kita akan bagi yang first part dulu, yang kesan terhadap EPS dulu. Okay, so kat sini saya ada bagi example. Kita ada dua company, company A dengan company B. Biasanya dalam soalan dia akan mention siapa yang nak beli siapa, kan, siapa yang nak take over siapa. Okay, in this case, company B nak ambil alih company A. Maknanya company B yang akan beli A. Selepas ni company A takkan wujud dah lah. Sebabnya company A sudah dibeli oleh company B, right? So biasanya dalam soalan, untuk memudahkan kita tanda terus dekat nama dia. So kita tanda B, sebab B nak beli A, kan? B sebagai acquiring company, and then A sebagai target company. So target ni adalah mangsa lah, yang akan dibeli, right? So dia ada bagi beberapa maklumat kat sini: total earnings, number of share outstanding, EPS, PE ratio dan market price. So ini maklumat lah. So earnings untuk company A 20,000, company B 50,000, jumlah saham yang ada dalam company A 5,000 units, company B 10,000 units. EPS, EPS kena ingat rumus dia, EPS net income bahagi dengan number of share outstanding, rumus dia. Okay, which is RM4. Kalau kita tengok kat sini pun betul lah, net income dia 20,000 bahagi dengan number of share outstanding dia 5,000. So 20,000 bahagi 5,000 dapat RM4. Betul lah. Okay, and then for company B, dia punya EPS 50,000 bahagi 10, RM5 lah. Tapi ni dia bagi. Kalau tak bagi, kita boleh kira lah, kan? Okay, and then PE ratio, price earning ratio, price earning ratio, 15 times for company A, 12 times untuk company B. And then market price ni harga saham, harga saham semasa untuk company A dengan B adalah sama, RM60, RM60. So untuk PE ratio ni, untuk PE ratio, you need to take note that PE ratio equal to market price bahagi dengan EPS. Market price bahagi dengan EPS. So sebenarnya kalau dia tak bagi PE ratio, kita boleh kira lah dia punya PE ratio. Ambil market price RM60 bahagi dengan 4. Alright, so dapat 15. And then same goes for this one, for company B, RM60 divided by RM5, so you get 12 times. Right, so in case kalau dia tak bagi PE ratio, so you have to calculate. And then sometimes dia tak bagi market price tapi dia bagi PE ratio dengan EPS, so kita boleh kira juga, kan. So yang mana market price equal to PE ratio divided by EPS. So you kena godek-godek dia punya function lah. So yang paling penting you kena ingat function dia, which is market price bahagi dengan EPS untuk PE ratio, right? Okay, so dalam soalan biasanya dia akan request lah sama ada nisbah pertukaran saham. Biasanya bila company nak beli company, dia akan in term of nisbah pertukaran saham. So nisbah pertukaran saham ataupun kita panggil sebagai exchange ratio, dia ada dua. Satu exchange ratio based on market price, satu lagi exchange ratio based on EPS. Alright, so dalam soalan dia akan minta salah satu. So normally kita akan pakai exchange ratio based on market price lah, tapi depend on soalan minta yang mana. So kalau exchange ratio depends on market price, so rumusnya adalah market price untuk target company divided by market price untuk acquiring company. So in this case dia dua-dua 60, kan. So target company 60 bahagi dengan acquiring company 60. So 60 bahagi 60, satu dia punya exchange ratio.
Disebabkan harga saham dia sama, so nisbah pertukaran dia pun satu je lah, satu saham untuk satu saham kan. Second punya situation, which is exchange ratio based on EPS. Ada kesilapan sikit, tertukar, bukan tambah, sama dengan Okay, so kalau soalan request exchange ratio based on EPS, so maknanya rumus dia adalah EPS untuk target company bahagi dengan EPS untuk acquiring company. As simple as that. So tukar je lah. Dia minta yang mana satu, exchange ratio based on market price ataupun EPS. So in case kalau exchange ratio based on EPS, so EPS untuk target company which is RM4 divided by RM5. So disebabkan EPS dia tak sama, 4 dengan 5 tak sama kan, so nisbah pertukaran dia pun sama ada more ataupun less daripada 1 lah, dia takkan 1. Okay, 80% pula, 0.8 unit, maknanya 1 unit saham B equivalent to 0.8 je saham syarikat A. Sebab saham syarikat A kurang nilai dia, EPS dia 4 kan, berbanding dengan B 5. Okay, so what we need to calculate, so first kita assume kita guna exchange ratio based on market price, which is kita dah kira tadi 60 bahagi 60, which is 1, right? Okay, so first thing kita kena calculate selepas kita kira exchange ratio, which is new CS issued, berapa saham yang perlu dikeluarkan oleh company B in order to take over company A. Okay, so CSTC ni maksud dia jumlah saham yang ada dalam syarikat target company kali dengan exchange ratio yang kita kira tadi, exchange ratio market price. Salah ni, R besar sepatutnya, dia auto correct kan. So dalam company A kita ada 5,000 unit saham kali dengan exchange ratio kita which is 1. So 5,000 unit jugalah saham yang perlu dikeluarkan oleh syarikat B in order to take over company A. Okay, so new total number of share outstanding. Sebelum ni company B dia ada 10,000 unit saham which is CSAC. CS ni maknanya number of share outstanding untuk acquiring company lah, which is 10,000 tambah dengan 5,000 unit saham yang baru. So sekarang company B bila dia take over company A, dia punya saham dia dah jadi 15,000 unit, right? Sebab ada pertambahan sebanyak 5,000. Okay, and then kita nak kira dia punya post merger EPS lah. Selepas EPS ada pertukaran ke tak dia punya EPS kan. So first thing kalau kita tengok rumus EPS yang asal adalah net income bahagi dengan number of share outstanding. So in case kalau dia merger, net income kita kena combine dua-dua syarikat, net income untuk current company plus dengan net income untuk target company, plus dua-dua, combine dua-dua, which is 50,000 tambah 20,000 bahagi dengan new total number of share outstanding tadilah 15,000 unit yang baru. So 70,000 bahagi 15,000, so jawapan dia adalah RM RM4.67. Okay, so ini adalah post merger EPS untuk acquiring company which is company B. Okay, post merger EPS untuk company A macam mana yang target tu? So ambil jawapan dia RM4.67 ni kali dengan exchange ratio which is 1. RM4.67 kali 1, RM4.67 jugalah jawapan dia. So kalau kita perasan sebelum ni EPS untuk syarikat B which is RM5 sebelum merger ni sebelum merger RM5, selepas merger jadi RM4.67. Maknanya saham dia dia punya EPS dia adalah dilute, berkurang daripada RM5 jadi RM4.67. Manakala untuk syarikat A sebelum merger RM4, selepas merger jadi RM4.67. So meningkat untuk company A. Dia kalau satu kurang, satu naik, satu yang ni turun, yang ni pula naik kan. So dia macam tu lah. Okay, so kalau kita tengok untuk saham company B, untuk company B punya EPS dilute, untuk EPS company A increase lah. Okay, so this one is case untuk exchange ratio based on market price which is 1. Apa kata kalau exchange ratio based on EPS pula? Ni silap juga, ni bukan MP, EPS kita tukar terus, tak ada masalah. EPS, exchange ratio based on EPS.
Okay, so kita kena recalculate everything lah. Sebabnya exchange ratio dia sudah berubah kan. So, tapi dalam soalan final dia akan minta salah satu lah, sama ada EPS ataupun market price. Okay, so new CS issue sama je macam calculate tadi, cuma tukar exchange ratio lah. So 5,000 unit saham company A kali dengan 0.8 dia punya exchange ratio, which is now company B, in order to take over company A, they need to produce another 4,000 units of stock lah, in order to take over kan. Okay, then new total number of share outstanding. Sebelum ni saham company B ada 10,000 unit, tambah yang additional yang baru ni 4,000, so it become 14,000 units. Okay, and then kita calculate post merger EPS macam tadi juga, totally sama, tambah dia punya net income ataupun dia punya net profit, 50,000 tambah 20,000, and then divided by saham yang baru tadi lah, 14,000 unit. So now kita dapat EPS dia, kalau exchange ratio based on EPS, kita dapat RM5 dia post merger EPS untuk acquiring company. Then untuk post merger EPS untuk target company, which is company A, jawapan yang kita dapat RM5 ni kali dengan exchange ratio 1, RM5 juga. Okay. Okay, sorry, yang ni silap ni, exchange ratio dia dah 0.8. Sorry, silap lagi, aduh. 0.8 kosong exchange ratio yang baru. So jawapan dia bukan RM5, RM4 kan. Okay, so maaf atas kesilapan. So tapi dah dibetulkan lah. Okay, so kalau kita nak compare dengan soalan yang asal, which is dia punya EPS untuk company A RM4, company B RM5. Okay, ini yang sebelum merger. Tapi selepas merger jadi macam mana? Guna exchange ratio based on EPS, sama, tak berubah. Untuk company B RM5 kekal RM5, untuk company A kekal RM4. Okay, so in term of exchange ratio 0.8 ni, dia punya EPS tidak berubah. Okay, tak ada kenaikan, tiada pengurangan. Alright, so this is the in case kalau kita nak kira kesan merger terhadap EPS lah. Okay, so mungkin ada beberapa pihak lah yang berminat untuk calculate benda ni, terutama sekali bagi pihak pelabur lah. Merger ni menguntungkan mereka ke ataupun merugikan ataupun tiada kesan. Kalau EPS dia tak ada berubah, maknanya tak ada masalah lah. Tapi kalau EPS dia akan berkurang, kita akan berasa rugi lah. Okay, so second part untuk calculation, which is accounting treatment. Accounting, ting tak ada tu, treatment of merger. So yang ni kita nak gabungkan balance sheet, daripada dua balance sheet jadi satu balance sheet. So saya kena pergi laju sebab banyak. So untuk menggabungkan balance sheet ni, kita ada dua method, which is method yang pertama adalah pooling of interest, and then method yang kedua adalah purchase method. Saya akan go through secara laju sikit. Okay, so first method is pooling of interest. Okay, so this one is pooling of interest. So dalam soalan dia akan bagi balance sheet untuk kedua-dua syarikat lah, company A and company B. Okay, this one tak adalah, this one yang kita kena buat post merger ni kan. Post merger ni yang kita kena buat. Okay, sekarang kita nak bincang untuk pooling of interest dulu. Okay, so alamak saya tak tulis pula. Untuk contoh yang ni, company A akan beli company B. Company A akan beli company B. So kalau kita tengok dalam dia punya balance sheet, ada banyak maklumat lah. Ada common stock, ada premium. Premium ni saya nak cerita, premium ni dia ada nama lain dia. Nama yang biasa kita guna adalah paid in capital ataupun capital surplus. So maksud dia semua sama. Dia ada tiga nama yang maksud dia sama: premium, capital surplus dengan paid in capital. So take note lah yang tu, sebab kadang-kadang soalan dia tukar-tukar je kan. Okay, so in this case company A adalah AC, and then company B adalah TC. A nak beli B, tadi B nak beli A, terbalik pula, yang ni A nak beli B pula. Okay, so this one tak ada, yang ni yang kita kena buat. Yang ni yang kita kena buat. Okay, so under pooling of interest, so pooling of interest ni dia lebih senang berbanding dengan purchase method lah. Okay, so apa kita kena buat? So you tambah satu kolom kat tepi ni, supaya you dapat calculate.
Okay, untuk current asset kita tambah sahaja di antara company A and company B, which is 200,000 plus 100,000, so you get 300,000 kan. Untuk fixed asset pun sama juga, so 300,000 plus dengan 100,000, so it become 400,000. And then dia boleh kira lah dia punya total asset dia kan, 300 tambah 400 dapat 700. Okay, and then untuk current liabilities tambah saja di antara company A dengan B, which is 100 plus dengan 50,000, so 150,000. Same goes to long term debt, which is 100,000 plus 50,000, so you get 150,000. And then calculate their total liabilities, which is 150 plus 150, so you get 300,000. Okay, and then we came to the equity part, which is first is common stock. So this one you cannot add up, you cannot simply just add up kan. Kalau you add up memang salah lah. So this one 50,000, company A saham dia ada RM50,000, company B RM10,000. So kalau kita tambah ni suppose dapat 60 kan, tapi jawapan dia sini 70. So how do we get this figure? Okay, so untuk common stock 70,000 ni macam mana nak calculate dia? First, you need to get exchange ratio. Macam tadilah, exchange ratio dalam soalan dia akan mention sama ada exchange ratio based on market price ataupun based on EPS. So in this case, saya tak nak bagi nampak crowded sangat. So given exchange ratio market price is 2. Dah contohnya macam kita dah kira awal-awal lah kan. 2 exchange ratio dia 2. Maaf, pelanggar pula. Okay, so then we need to calculate new CS issued. So CSTC jumlah saham syarikat B kali dengan exchange ratio. So sebenarnya you tak boleh ambil nilai ni 10,000 ni sebenarnya. 10,000 ni dalam bentuk ringgit. So you need to convert into numbers. Berapa unit saham. So in order to convert into numbers, so this 10,000 you need to divide it by 1 ringgit. 1 ringgit ni par value. So that's why sini saya buat 10,000 bahagi dengan par value dia 1, and then barulah kali dengan exchange ratio dia 2. So exchange ratio ni you calculate awal-awal kan ya. Okay, so new CS issue adalah 20,000 units, due to our exchange ratio is 2, so 20,000 units. And then you need to calculate new CS value. Tadi unit kita nak convert balik kepada RM. Okay, so ambil par value balik RM1 kali dengan new CS issue yang kita telah kira tadi 20,000. So now it become RM20,000. Alright. So jumlah saham sekarang ni yang asalnya untuk company A ada berapa saham dia? RM50,000, right? RM50,000 tambah dengan yang baru tadi RM20,000. So now saham kita adalah sebanyak RM70,000. Kena ada RM kat depan. So put this figure into our post merger balance sheet as common stock. So 70,000 kita masuk kat sini. Alright. Then premium pun tak boleh tambah, tak boleh just simply tambah. Kalau tambah salah. So premium you need to calculate. So how to calculate premium? PM ni post merger premium. So rumus ni kena hafal lah. Rumus ni kena hafal, which is all premium untuk acquiring company, premium yang asal untuk acquiring company plus dengan CS value untuk TC. Okay, value ni maknanya dalam bentuk ringgit, plus dengan premium untuk target company, which is premium untuk target company lah yang sedia ada dalam balance sheet, and then minus new CS value yang kita telah kira tadi. This one mana? Ni this 20,000. Okay, so if we go back, so premium untuk company A 100,000, premium untuk company B 30,000. Alright. Okay, so ambil all premium yang untuk acquiring company, which is 100,000, yang sedia ada dalam balance sheet tu, tambah dengan CSV untuk TC. CSV ni maknanya saham company B ya. Saham company B ada 10,000 kan. 10,000.
and then plus dengan 30,000 premium untuk target company. So ambil premium dalam balance sheet ni untuk target company tadi, and then minus new CS value yang kita telah kira tadi, this 20,000. So if we calculate this one, 100 plus 110, 140, and then minus 20, so 120,000. So put this figure into our post merger balance sheet as premium. Okay, alright. So masukkan premium 120,000 kat sini. Okay, so and then for retained earnings, so we have to plus macam biasalah 150 tambah 60, so dapat 270. So if we add all these item under common stock, 70 tambah 20, 120 dapat 190, tambah this one dapat 400 kan. So 400 tambah 300 untuk total liability dapat 700. So balance kita punya figure dengan total asset. So this one is quite important lah, sama ada balance ke tak balance dia punya post merger balance sheet. Dah nama balance sheet kan, so kena balance lah. Okay, so itu untuk pooling of interest. Now we go through purchase method pula. Purchase method ni yang paling popular, yang paling banyak masuk final exam, boleh dikatakan every semester yang ni lah yang paling popular. Bukan nak kata pooling of interest tak pernah masuk dalam final exam. So you kena study dua-dua lah, senang cerita. Alright, cuma untuk purchase method ni dia agak complicated sedikit lah. Complicated sedikit. Alright, so this one rasanya ada kesalahan ni. Okay, so this one is post merger balance sheet. Okay, so first things adalah dia akan bagi ni, kita ambil contoh yang sama macam pooling of interest tadi lah, company A dengan company B. So untuk current asset sama, tambah je 200 tambah 100 dapat 300. Untuk fixed asset pun sama sahaja, tambah 300 tambah 100, so dapat 400. And then before you calculate total asset ni, so you need to add another item under asset, which is we call it as goodwill. So goodwill ni kena tambahan, even though dalam soalan dia tak bagi goodwill, so you kena tambah satu item goodwill. Okay, so goodwill ni we have to calculate lah in order to get our total asset ni kan. So macam mana nak kira goodwill? Okay, first macam tadi exchange ratio dia dah bagi 2, and then market price untuk AC pun dia ada bagi RM16. Dalam soalan dia akan bagi Okay, so new CS issue sama macam pooling of interest tadi. Kita ambil nilai saham company B, which is 10,000 bahagi dengan par value dia RM1, and then kali dengan exchange ratio dia 2, so 20,000 unit. So 20,000 unit saham tu akan dibeli dengan harga semasa syarikat lah, which is RM16. Dia bagi dalam soalan market price yang ni RM16. So 20,000 unit kali RM16, so dapat RM320,000. So ini adalah total pembelian untuk syarikat B syarikat A beli syarikat B dengan nilai ni RM320,000. Okay, so how to calculate goodwill? So goodwill dia ada dia punya rumus dia, which is purchase price, which is this one 320,000 ni, plus dengan jumlah hutang syarikat B ataupun total debt untuk syarikat TC, minus total asset untuk syarikat TC. Okay, so kita beli dengan 320,000, and then kita kena cover hutang syarikat tersebut, and then kita akan dapat aset dia. So that's why aset kita akan tolak, sebab kita dapat aset dia. Okay, so macam mana nak dapat total debt ni? 100,000 ni kita patah balik kepada balance sheet. Kalau kita tengok company B, jumlah hutang dia mana? Jumlah hutang dia adalah current liabilities and long term debt. So combine dua ni, 50 tambah 50 dapat 100. Alright, so masuk 100 sebagai total debt, and then tolak dengan total asset dia. Total asset dia senang je, total asset this one 100 tambah 100 dapat 200. Okay, so 320 tambah 100 jadi 420. 420 tolak 200 dapat 220,000. So put this figure 220,000 in the balance sheet as goodwill kan. So masuk 220,000 sebagai goodwill. Okay, and then bolehlah kita punya kira dia punya total assets, which is plus all together 300, 400, and then 220, so we get 920,000 ringgit. Alright, so then for current liabilities we need to add up as usual, 100 plus 50, 150,000, and then same goes for long term debt, which is 100,000 plus 50,000, so we get 150,000, and then calculate their total liabilities
300,000. And then for common stock, same as pooling of interest. So I show you how to calculate it. So same goes as pooling of interest, which is par value times dengan new CS issued yang kita baru keluarkan tadi, 20,000. So now we get 20,000, and then this 20,000 tambah dengan yang sedia ada untuk syarikat A 50,000, so jadi 70,000. So masukkan figure ni dalam sebagai common stock dalam kita punya post merger balance sheet. And then okay, tak apa, tunjuk dulu 70,000 masuk kat sini. And then for premium, okay, untuk premium rumus dia adalah berbeza dengan pooling of interest. Jangan pakai rumus yang sama, salah kalau tak salah. Okay, so rumusnya macam mana? Kalau macam pooling of interest tadi, rumusnya agak panjang sikit. This one is shorten lah sikit, which is and then nilai dia pun dah senang lah nak pick up. So premium yang asal untuk syarikat A, which is 100,000, kalau kita tengok dalam ni 100,000 premium yang asal dia, tambah dengan purchase price. So dari mana purchase price? Kita dah calculate tadi purchase price, PP kan, 320,000, and then minus dengan new CS value. Now dari mana nak ambil ni? Tadi je baru kira 20,000 kan. So 100 tambah 320 tolak 20,000, so dapat 400,000. So ambil nilai 400,000 ni, masukkan dalam post merger balance sheet sebagai premium. Alright, okay. Okay, masuk 400,000 sebagai premium. Okay, and then last one, retained earning. Kalau dalam pooling of interest tadi, kita tambah di antara company A dengan B. Tapi ingat, untuk post merger jangan tambah. Jangan tambah. So ambil dari mana nilai 150,000 ni, kita kekalkan retained earning untuk syarikat A sahaja. Syarikat yang acquiring lah, AC punya syarikat, 150,000, kekalkan 150,000. And then kalau kita kira balik dia punya ni, obviously dia akan balance lah, 300,000, 370, 770, 920. Okay, so balance 920,000 dengan 920,000. Okay, so you need to distinguish lah between pooling of interest dengan purchase method. Sometimes dia punya calculation dia sama, tapi untuk purchase method you need to be more alert lah. First you need to calculate goodwill, so you need to add up goodwill in your current assets. And then common stock calculation dia sama dengan pooling of interest, cuma premium berbeza. Premium berbeza, and then retained earning kita kekalkan yang AC sahaja. Okay, so that's all untuk chapter 7. Hopefully you study betul-betul lah untuk chapter 7. And then jangan lupa untuk tengok video khas tutorial untuk chapter 7, cara menjawab soalan past year. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.